Antara tajuk utama minggu ini, duit bayar kereta tak dapat, pembalakan terkawal, negara Rusia pernah memberikan penghargaan kepada Balai Polis Temerloh, fasa endemik jalan terbaik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Mingguan Temerloh, Minggu ke-31, 11 Mac 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Seorang peniaga kedai makan kerugian hampir RM23,000 selepas terpedaya dengan urusan jual beli kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire yang sebenarnya tidak wujud. Peniaga tersebut yang berasal dari Temerloh itu dikatakan tertarik dengan kenderaan berkenaan selepas melihat iklan menjual kereta terpakai di laman sosial Facebook pada tahun lalu. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, mangsa berminat untuk membeli Toyota Velfire model Z keluaran 2018 menghubungi jurujual yang memperkenalkan diri sebagai Stacey. Menurut beliau, jurujual terbabit memaklumkan harga sebenar kenderaan mewah itu RM80,000 dan meminta mangsa mendedahkan nombor kad pengenalannya. Menurutnya, mangsa berusia 41 tahun membuat pembayaran sebanyak RM15,000 sebagai wang pendahuluan dan telah membuat 4 transaksi ke akaun seorang individu dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM23,000. Dikatakan selepas mangsa membuat bayaran diminta, mangsa berhubung semula dengan Stacey, meminta maklumat kenderaan dibeli, namun Stacey memberi pelbagai alasan. Menyedari ditipu, mangsa membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Temerloh. Modus operandi kes berkenaan ialah suspek memperdaya mangsa dengan urusan jual beli kenderaan tidak wujud menggunakan Facebook menyebabkan mangsa mengalami kerugian. Seorang penjawat awam maut selepas kenderaan dipandu hilang kawalan dan terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di Jalan Tanjung Lumpur kira-kira pukul 7.50 petang pada 4 Mac lalu. Mangsa yang meninggal dunia Ahmad Syahir Yahya berasal dari Taman Temerloh Jaya. Ketua Turus Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri, Superintendent Kamaruzzaman Yusof berkata, mangsa yang merupakan penolong pegawai daerah Pekan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Hasil siasatan awal mendapati semasa kejadian itu, mangsa dalam perjalanan dari Bandar Kuantan menghala ke arah Tanjung Lumpur dengan menaiki sebuah kenderaan jenis Pro 2 Myvi. Semasa berada di lokasi kejadian di Jalan Tanjung Lumpur, berhadapan dengan kedai Indah Reka Berabut One Stop Center, tiba-tiba kenderaan Myvi dipercayai hilang kawalan lalu terbabas memasuki laluan bertentangan. Mangsa yang terselamat dalam kejadian tersebut ialah pemandu Isuzu Muhammad Nur Iman Saha bersama anaknya Nur Ifat Amni dan pemandu Proton Saga Low Lee Hun. Kami di Temerloh TV ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bangsa. Aktiviti pembalakan di kawasan hutan simpan kekal Negeri Pahang masih lagi terkawal dan dilaksanakan mengikut catuan tebangan tahunan yang ditetapkan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Ali Biju memaklumkan sejumlah 58,078 hektar hutan di Pahang telah diusaha hasil sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11. Menjawab soalan ahli Parlimen Temerloh, Datuk Muhammad Anwar Muhammad Tahir, beliau berkata jumlah itu menunjukkan pengurangan berbanding kadar CTT asal yang ditetapkan oleh negeri tersebut iaitu sebanyak 68,435 hektar hutan. Bagi tujuan perlesenan pembalakan di tanah kerajaan dan tanah bermilik, ia tertakluk kepada beberapa akta alam sekitar yang telah ditetapkan. Peralihan ke fasa endemik yang akan bermula pada 1 April ini bakal menjadi permulaan baharu buat keluarga Malaysia membebaskan diri setelah lebih 2 tahun berperang dengan COVID-19. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan hadiah istimewa tersebut. Menurut beliau, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk penilaian risiko, pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan selepas meneliti syur daripada Menteri Kuartet. Tegas beliau, peralihan fasa tersebut adalah exit strategi bagi membolehkan rakyat dapat menjalani kehidupan hampir normal. Pengumuman itu adalah petanda positif kerajaan dilihat sudah bersedia memberi peluang kepada rakyat untuk hidup berdikari bersama COVID-19. Malah had waktu bagi premis perniagaan juga dimasukkan
Sekaligus premis boleh beroperasi mengikut waktu operasi masing-masing selain tiada lagi penjarakan sosial untuk solat berjemaah sesuai dengan kehadiran bulan Ramadan yang akan menjelang tiba. Namun beliau berkata, ia tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Seramai 4,504 pelajar di Parlimen Temerloh menerima pahang Pride Student dengan jumlah keseluruhan mencecah hampir 1.35 juta ringgit. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, selain daripada Majlis Pelancaran Pahang Pride Student, seramai 1,973 pelajar daripada 46 sekolah turut menerima beasiswa sekolah rendah BSR, membabitkan peruntukan sebanyak RM591,900 dan seramai 2,531 pelajar daripada 19 buah sekolah pula turut menerima beasiswa sekolah menengah BSM berjumlah RM759,300. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan menerusi laman Facebook miliknya selepas menyampaikan BSR dan BSM Yayasan Pahang dan Pelancaran Pahang Pride Student peringkat Parlimen Temerloh di Dewan Tun Razak. Hadir sama ialah Ahli Dewan Negeri Adun Kuala Semantan Yang Berhormat Dato' Nur Azmi Makludin, Pengurus Unit Capaian Komuniti Yayasan Pahang Puan Safwati Ahmad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Temerloh Encik Muhammad Afendi Haji Muhammad Saad dan semua guru besar sekolah yang terlibat di Parlimen Temerloh. Pahang Pride Student telah dilancarkan pada 22 Februari lalu oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdewa Ismail di Kuantan yang dijangka dapat memberi manfaat kepada 238,000 pelajar di seluruh Pahang. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, antara satu tenaga boleh diperbaharui di negeri ini ialah loji jana kuasa biogas yang terletak di Bera, Pahang. Tenaga biogas dihasilkan daripada minyak kelapa sawit dan AI, dapat mengawal pengurusan sisa kilang serta mengurangkan penggunaan batu arang atau gas asli. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdewa Ismail berkata, penguncupan ekonomi negeri Pahang selepas pilihan raya umum ke-14 dilihat amat ketara dan begitu merisaukan selepas Pakatan Harapan mengambil alih. Beliau berkata sebelum PRU 14, pelabur-pelabur dari luar negara suka datang ke negeri ini kerana terdapatnya kestabilan pemerintahan kerajaan selain negeri Johor sentiasa berada di atas sebagai penyumbang kepada ekonomi negara. Beliau yang juga Menteri Besar Pahang berkata, ramai anak-anak muda selain pekerja-pekerja kehilangan pekerjaan selain terpaksa berhijrah keluar kerana kekurangan peluang pekerjaan di negeri ini. Selain turut mengingatkan tentang janji-janji Pakatan Harapan sebelum ini yang berjanji bulan bintang dan tidak ditipu dua kali. Terima kasih BN Pahang demi kestabilan masa depan. Pilihan Raya Negeri Johor menyaksikan suatu fenomena baharu buat politik tanah air apabila munculnya pelbagai parti yang bertanding membuktikan kesuburan demokrasi di negara ini. Pelbagai peringkat kepimpinan negeri Pahang turun bagi membantu BN Johor dalam menghadapi PRN negeri kali ini. Diucapkan terima kasih buat semua yang memberikan komitmen serta usaha dalam pilihan raya kali ini. Tahukah anda Kedutaan Negara Rusia pernah memberikan penghargaan mereka kepada Balai Polis Temerloh kerana telah membantu seorang warga negara Rusia, Maxim Lapin, yang tergandas di negara ini akibat Perintah Kawalan Pergerakan dan penutupan sepadan negara pada April 2020. Ia berikutan tindakan pantas Polis Temerloh itu telah menyelamatkan seorang jurutera kargo yang berasal dari Moskow, Rusia yang terkandas di daerah Temerloh ketika negara menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Surat penghargaan telah diterima oleh Ketua Polis Daerah Temerloh ketika itu sebagai tanda terima kasih daripada pihak Kedutaan Negara Rusia yang turut memuji kemahiran dan pengetahuan serta kelancaran koordinasi yang dipamerkan oleh semua anggota yang terlibat. Tindakan pantas itu juga adalah hasil keprihatinan dan kerjasama orang ramai terhadap situasi dihadapi lelaki terbabit. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.